400 km meski. Sekarang saya dah jumpa bukti sampai ke Jenyang, dan pertengahan tahun ini kita jumpa sampai ke Sik. Maknanya dah cover lebih 1000 km taman lebih. Dalam hikayat Beruang Mangsa, dia merekodkan kalau kucing dilepaskan daripada Gunung Jerai sampai ke Tanjung Jawa, dia tak pijak bumi, dia hanya pijak atap dan lantai rumah orang. Dulu saya ingatkan dulu, rupa-rupanya betul. Betapa luas, betapa hebat, betapa ramai populasi di seluruh kawasan. Next. Susun lapis masyarakat. Kali ini mesti ada pentadbiran. Menghasilkan besi berkualiti tinggi, ada pakar geologi. Mesti ada orang yang kenal besi ini. Ada arkitek untuk membina bangunan. Lihat tadi, bulat boleh, 4 segi boleh, 6 bilik boleh, 3 bilik boleh, tangga dalam rumah, tiang dalam rumah, atap genting, sheet yang begitu, buat lubang, atap genting yang boleh diikat. Ada pentadbir menguruskan pelabuhan, perdagangan dan lain-lain. Siapa yang nak pergi ekspor ke Kedah Jepun tu? Sampai Jepun dengan Kedah. Kita yang ada handphone dengan phone pun buat niaga tak ada Nabi. Di zaman ni saya tak boleh nak bayar. Kau mimpi macam mana oleh kontak dia tak dapat belum. Dan for sure mesti ada pembekal makan orang yang 10,000 orang yang saya kata dari tadi untuk menjalankan industri besi. Pertanian dia mesti hebat. Kami tak pergi lagi ke era kawasan pertanian. Apa jadi padi yang mereka hasilkan, nak jadi makanan mereka belum pilih ke waktu. So sejak 535 sebelum Masihi, so sudah pasti ada kingdom. Tetapi sampai sekarang saya tak jumpa bukti kingdom batu busrat. Biasanya dapat tamadun dunia lain, dia ada batu busrat menjelaskan mereka itu baca apa. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi itu. Saya tak tahu apa kingdomnya dan saya gunakan hanya sebagai kedah tua buat masa sekarang. Next. Siapa mereka? Walaupun saya belum jumpa rangka manusia untuk mensahkan, tetapi dari semua bukti yang ada, saya bagi contoh relau. Relau yang kita jumpa memang identiti lokal, furnish lokal. You bandingkanlah relau yang lebih awal di bahagian lain dunia, Afrika sampai India sampai China, lain daripada relau kita. So ini menunjukkan produk lokal. Begitu juga dengan bentuk binaan, begitu juga bahan binaan. Semuanya menjurus kepada masyarakat tempatan, seperti yang Baron Muhammad rekodkan apabila dia sampai. Dia kata adanya Melayu dan Bergasi. Bergasi ni orang asli dari itu. So dia menjurus ke arah itu, tetapi berdasar kepada bukti yang besar. Kita tunggu penemuan rangka dan kita boleh confirm ini. Next. So keistimewaan Sungai Batu sebagai kompleks tamadun tertua 535 BC mewakili tamadun Melayu, berasaskan ekonomi besi, dan dari situ kita juga tahu teknologi perguruan, perkembangan agama, perkembangan seni dan lain-lain. Next. Kita letakkan dalam World Map Civilization kronologi tamadun ini. Semua orang tahu tamadun bermula di Mesopotamia, di Iran dan Iraq, di Tigris dan Euphrates, sekitar 8 ke 7,000 tahun. Kemudian Mesir, piramid sekitar 7,000. Kemudian Indus di Pakistan Selatan, sekali di China lebih kurang 5,000. Kemudian Greek, Rom dan kita. Semasa kita 2,500 tahun dulu, Agustus telah sedang memerintah Greek.
pada 2500 tahun. Agustus sedang di puncak kecemerlangan kita. Yang lain-lain Inka, Maya, Machu Picchu, Borobudur, Angkor, Brunei, younger than this. Sungai Batu sesuatu. Dari situ you boleh tahu di mana dia ekspor besi. Sama ada mana yang mencari besi sebenarnya. Next. So sejak 2009 excavation bermula, kami memperkenalkan, mau tak mau walaupun kita buat research, tapi mula memperkenalkan arkeotourism, pelancongan arkeologi, dasar bukti arkeologi di Sumber. Hari-hari ada pertama. So kami memenuhi perubahan itu dengan adanya pameran serba sedikit. Ada grup datang terlibat hands-on excavation, ada grup datang nak eksperimen buat pada, dah mula berjalan. Secara kecil-kecilan, tapi tiap-tiap hari ada. Rekod untuk bulan lepas saja lebih kurang dalam 7,200 orang yang melawat Sumber Batu tanpa kemudahan pokok. Next. Kita menyediakan kemah conservation, kita ada guide USM, kita ada surau, ada toilet, sumber perawatan anytime. Apa yang ada sekarang, kita boleh melawat di situ dan juga program-program yang kita lakukan. Next. Yang baju kuning ni kebanyakan yang baru kita hasilkan, kita latih lokal penduduk kampung 11 orang dari grant yang ada sebagi untuk menjadi pemandu tajuk. Dan dengan pertolongan Northern Corridor, yang ada staf Northern Corridor, terima kasih dari mana. Sampai level mereka bawa mendapat green badge. Anak kampung ni, kami dah latih 11 dan dapat green badge untuk menjadi pemandu tajuk. Setakat bahasa Malaysia dan menjadi orang-orang. Dah kita latih, dah ready. Next. So, memerlukan pembangunan secara umum untuk bolehkan produk ini dibangunkan standing dengan nilainya. Sepatutnya memang boleh dibangunkan. Next. Dan 2012, oleh kerana dalam upaya bakau Tasik di keseluruhan tapak tadi yang saya tunjuk di kawasan pelabuhan tadi, menunjukkan daripada kajian geofisik ada bentuk-bentuk kapal yang telah. Dan 2012 kita mulakan. Dan excavation ini kita dah menemukan tiang layak dan paku-paku kapal. Paku-paku dia panjang-panjang ni. Dan ada lebih kurang 5 ke 7 kapal di bawah yang belum dijalankan kajian. Next. Saya juga salah satu tapak dah menjumpai bukti diet, bukti makanan terutama cengkang laut, cengkang paya bakau. Dah ada banyak spesies yang kita dah jumpa makanan apa yang mereka makan. Cuma saya tak dapat pakaian. Itu yang ada pakaian di report. So kita tak dapat report bukti pakaian dan bukti manusia. Next. So ini rancangan pembangunan oleh Jawatan Warisan Negara yang bertanggungjawab kepada ini. So insyaAllah akan dibangunkan sebuah taman warisan di sini. Next. Tanah yang warna pink telah dibeli oleh Jawatan Warisan 13 juta daripada owner kelapa sawit. Dan itu keseluruhan tapak yang ada tadi. Kemudian kelilingnya lain belum dibeli, banyak tapak lagi dengan keluasan-keluasan. Dan pengalaman kami mencalonkan Lenggong sebagai warisan dunia, dia kena ada core and buffer zone. So ini core dan buffer zone yang perlu dia kira dalam pembangunan yang USM, Menas, SKFI, negeri dan juga negara. Next. So ini cadangan pelan pembangunan yang kita cadangkan oleh kerana dia world impact. So kita boleh masukkan galeri atau museum yang pelbagai. Sudah tua galeri tulisan awal dunia. Kita jumpa bukti tulisan Sanskrit di atas batu dan di atas emas. Kita dapat ini makam sultan, kita boleh bangunkan galeri kesultanan sebanyak galeri 400 dan ini bahan ekspor. Galeri perangan dunia, banyak bukti kapal nanti. Taman seni bina kami ini permukaan. Ini yang kita dah propose kepada kerajaan untuk dilaksanakan
di Sungai Batu sebagai tapak yang berimpak dunia. Next. Dan kita langsungkan living culture. Kita tak mahu seperti tapak lain museum mati. So mesti dijalankan sebagai living culture gallery di mana ada pelakon. So kalau you lawat tapak besi, kita tahu apa benda ni, nampak hitam, nampak benda bulat. Jadi kita nakkan ada pelakon yang lebur besi di tapak ni. Dia masuk pejabat, dia jadi pelakon. So ini adalah contoh living culture gallery di Amerika, di mana masalah ini sebenarnya Amerika, tapi dilakukan bagaimana British mula-mula masuk Amerika. So English ni pun selain British. Yang mula pun saya tak faham apa benda dilakukan. So dia menunjukkan bagaimana masyarakat awal ketika itu. Ini yang telah percaya. Next. Ini contoh prasejarah yang living culture gallery, dilakukan macam mana buat alat batu, dilakukan macam mana nak menghasilkan api daripada batu. Dan ini perlu ada di luar bujang supaya publik faham apa yang bukti yang bertemu. Next. Ini contoh di Korea Selatan, museum di mana living culture gallery dimasukkan dalam bentuk yang berbagai. Next. Ini contoh museum-museum lain dunia, peringkat dunia. Ya. Yang ada bukan saya semata-mata omong kosong kata museum tulisan dunia boleh dibuat di Sungai Batu, boleh mendatangkan pendapatan, boleh mendatangkan pekerjaan dan sebagainya. Ada tak? Pergilah pada mana dunia pun memang museum-museum ini mendatangkan hasil yang cukup baik dan mendatangkan identiti negara. Next. So package keseluruhan bagi Merbuk, Mbak Bujang, semua orang tahu padang golfnya pun saya ingat 3 tempat padang golf, carnivalnya, package air terjun, package sungai, memang komplit dan kita boleh combine dengan arkeologi untuk bentukkan sebagai satu produk pelancongan. Anda pergi dalam mana-mana bahagian dunia, orang tak tengok dah mining, orang pergi kepada pelancongan. Cukup lestari dan boleh mendatangkan pendapatan. So ini pintu gerbang yang akan kita buat insyaAllah di Tanjung Dawai untuk masuk ke Sungai Merbuk daripada replika tuil. 2 kitaran tuil ya. So kita akan hidupkan sebagai bendung bandar Merbuk Mahawangsa ke Tanjung Dawai dan juga sebagai kedah 2 kingdom bagi keseluruhan ini dalam agenda pelancongan pada masa depan untuk keseluruhan kawasan. Next. Setakat itu saya punya perbincangan, perkongsian. Terima kasih banyak-banyak dari Yayasan.